Assalamualaikum. Okey, saya akan bagi jawapan untuk latihan sebelum ini, iaitu latihan menulis persamaan kimia. Okey, so saya akan terangkan juga bagaimana cara untuk menulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, kita mulakan dengan soalan nombor 1, iaitu H2SO4 tambah NaOH. Ini ialah tindak balas antara asid dengan alkali. Okey kelas, so sepatutnya kalau awak baru buat, awak kena asingkan dululah. Okey, so ambil kertas lain letak kat bawah ni. Okey, H ni asal dia daripada H plus. Awak kena tahu dia punya ion SO4 ni datang daripada SO4 tu minus. Na ialah Na plus, OH ni datang daripada OH minus. Okey, so ini ialah dia punya ion-ion dia lah. So nanti Na logam akan bergabung dengan SO4 tu minus. Positif akan bergabung dengan ion yang bercas negatif. Okey, so dia akan jadi Na2SO4. Sebab Na logam kita letak depan Na plus dengan SO4 tu minus. So dua ni akan kita bagi dekat Na. Ini positif ni ialah positif 1. Okey, so 1 lah. SO4 akan dapat bilangan 1. So dia akan jadi Na2SO4. Natrium sulfat. Okey, so kita tulis dulu. Na2SO4 tambah, okey, H plus bergabung dengan OH minus, dia akan jadi air, iaitu H2O. Okey, kemudian kita kena seimbangkan persamaan ini. Okey, kalau tengok sini Na ada 2, sini Na ada 1. So letak 2 di hadapan NaOH. Okey, sebab nak jadikan dia seimbang. Okey, sebab sini 2, sini pun kena 2. Kemudian SO4 ada 1, okey, dan H ada 2. H ada, buat tengok sini ada 2. Ni 2 kan? Okey, 2 H tambah lagi 2 ada 4. Okey, so dekat bahan ni ada 4 H. Kat sini ada 2 saja. So kita letak 2 lah kat sini. Okey, untuk nak jadikan H itu 4. O pula kita check O. Okey, so now O ni dah jadi 2 sebab kita letak 2 dekat sini. Okey, so O ada 2. Okey, so dah seimbang. Baik. Baik, kita pergi kepada nombor 2 pula, iaitu tindak balas antara zinc oksida dan asid nitrit. Okey, so ini tindak balas peneutralan ya, sebab zinc oksida ialah base ataupun logam oksida. Ini ialah asid. Okey, so zinc. Okey, so kalau awak tahu Zn2 plus, O2 minus, H is H plus, NO3 ialah NO3 minus. Okey, so zinc akan bertindak balas dengan ion nitrat. Ion positif kita letak depan Zn2 plus bertindak balas dengan NO3 minus. Ni dapat 1, ni dapat 2. Okey, so jadi Zn 2 tau nak bagi dekat N dan O. Sebab tu kena kurung. NO3 kurung dia. So letak 2. Barulah 2 ni dapat dekat N dengan O sekali. Macam tu. Okay. So kita tulis sini Zn NO3 tu tambah, okey, oksigen dengan hidrogen. Oksigen dengan hidrogen bertindak balas, dia akan jadi air H2O. Sekarang kita seimbangkan, cuba tengok. Zn ada 1, Zn ada 1. Okey, NO3 ada 2. Sini NO3 ada 1 je. So kita letak 2 lah kat sini. Okey, letak 2 kat situ. So NO3 dah ada 2. H ada 2. H dah ada 2 lah. Automatik dah ada 2. Okey, O ada 1. Okey, settle. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, kita tengok nombor 3. Ini ialah tindak balas antara plumbum nitrat dan kalium iodida. Okey, plumbum nitrat garam. Sebab ada perkataan nitrat kat belakang. Iodida pun ialah garam. Okey. So, tindak balas antara garam dengan garam sebenarnya. Kalau garam ni kita just tukar tempat je lah. Ini ialah tindak balas pemendakan ataupun penguraian ganda 2. Kita dah. Baik, so Pb2 plus akan bergabung dengan I minus. Okey, Pb2 plus dengan I minus, dia akan jadi PbI2. Sebab Pb2 plus 2 akan dapat dekat I ni. Okey, so kalau kita dah ingat ion-ion tu sebenarnya, kita dah tak payah nak draft dekat kertas lain dah. Okey, so K akan bergabung dengan NO3. So K plus dengan NO3 minus, dia jadi KNO3.
Okey, so now kita tengok dia seimbang ke tak. PB ada 1, okey, NO3 ada 2. NO3 kat sini ada 1 je. So letak 2 lah kat sini. Okey, so letak 2. Now K ada 1 tapi kat sini dah ada 2. Letaklah 2 kat sini. Okey, kita cuba-cuba je. Kalau salah kita boleh padam balik, cuba tukar balik. Okey, so K dah ada 2, I pun dah ada 2 ni. Automatik dia jadi 2 juga. So I kat sini pun ada 2. Okey, so dah seimbang. Okey, kita tengok nombor 4, KOH dan HNO3. Ini juga adalah tindak balas peneutralan sebab tindak balas antara alkali, kalium hidroksida dan asid nitrik. Okey, so K plus. Okey, ni kita ada K plus, OH minus, H plus dengan NO3 minus. So K plus akan bergabung dengan NO3 minus, dia akan jadi KNO3 tambah OH minus dengan H plus, dia akan jadi air. Okey, tengok seimbang tak? Okey, K1 O 1, H ada 2, H ada 2, NO3 ada 1, NO3 ada 1. Okey, dah settle. Okey, now ialah tindak balas antara asid hidroklorik dengan kalsium karbonat. Okey, asid hidroklorik dengan kalsium karbonat ini ialah tindak balas antara asid dengan logam karbonat. Okey, kalau awak revise balik sebelum ni, kalau tindak balas antara asid dengan logam karbonat, awak akan dapat gas karbon dioksida. Okey, mana datang gas karbon dioksida? Daripada karbonat ni. Okey, so daripada karbonat ni awak akan dapat gas karbon dioksida. So awak tulis dulu siap-siap CO2 tambah. Okey, now kita ada Ca dengan Cl. Ca tu plus dengan Cl minus. Ca tu plus bergabung dengan Cl minus. Okey, so awak akan dapat CaCl2 tambah CaCl2 dan tinggal H dengan O ada lagi satu, O ada lagi 2 kat sini kan. Tadi kita ambil CO2. Sorry. Tadi kita ambil CO2. So ada lagi satu O lah kat sini. Okey, satu lagi O ni akan bertindak balas dengan H+. Dia akan jadi H2O. Air lah. Okey, hidrogen jumpa dengan oksigen, dia jadi air, H2O. Okey, so now kita seimbangkan. Okey, CO2 datang daripada sini. Okey, CaCl2. Ca ada 1, Cl ada 2. So kena letak 2 lah sini sebab Cl ada 2. Baik, okey. So H2O. Okey, H dah ada 2. O satu lagi kita ambil daripada sini tadi. Okey, dah settle. Nombor 5. Kita tengok nombor 6. So now ialah HCl dengan magnesium. Okey, so kita ada Cl minus dengan Mg2+. So Mg2+ dengan Cl minus, dia akan jadi MgCl2. Okey, MgCl2 tambah tinggal H je. Kalau tinggal H je, dia akan jadi gas hydrogen, iaitu H2. Kemudian baru kita seimbangkan dia. Okey, so Mg ada 1, Cl ada 2. So kita letak 2 kat sini. H pun dah ada 2 kat sini, 2 kat sini. Okey. Okey, so now ialah H2SO4 plus zinc. Okey, ini juga tindak balas antara asid dengan logam, sama macam kat atas. So logam kita letak kat depan Zn2 plus bergabung dengan SO4 2 minus. Okey, so ni dapat 2, so ni dapat 2. So sepatutnya dia jadi Zn2 dengan SO4 2 lah kan. Tapi sebenarnya 2 ni kita boleh cancel, so dia jadi ZnSO4. Macam tu. So dia akan jadi ZnSO4 tambah tinggal H2. Kita tulis je lah H2. Okey, so Zn ada 1, SO4 ada 1, H ada 2. Settle. Okey, seterusnya nombor 8. Ini adalah tindak balas antara zinc nitrat dengan natrium karbonat. Okey, nitrat dengan karbonat. Nitrat garam, karbonat pun garam. Okey, so ini juga kalau awak tengok kat sini, nanti dia akan jadi zinc karbonat. Zinc karbonat tidak larut Zinc karbonat tidak larut. Kalau ingat balik, yang larut bagi karbonat ialah anak karbonat, amonium, natrium dan kalium. Okey, so zinc karbonat tak larut. So nanti awak akan dapat mendahkan zinc karbonat. Okey, tindak balas antara garam dengan garam ni adalah tindak balas pemendakan ataupun penguraian ganda 2. So zinc akan bergabung dengan karbonat, natrium akan bergabung dengan nitrat. Okey, so dia jadi Zn2 plus dengan CO3 2 minus, so dia jadi ZnCO3 tambah natrium nitrat. Na plus dengan NO3 minus jadi NaNO3.
Imbang tak? Okey, kalau check kat sini, zinc ada 1, NO3 ada 2. NO3 kat sini ada 1. So letak 2 lah kat sini. Okey, so now Na dah jadi 2. Very good. Okey, CO3 ada 1. Okey, dah settle. Okey, seterusnya, okey, soalan hari tu saya tak letak 2 kat sini. Saya dah kurung tapi saya lupa letak 2 sini. So tambahlah Okey, so ni pun sama juga, tindak balas antara garam. Plumbum nitrat dengan kuprum sulfat. Okey. Plumbum nitrat dengan kuprum sulfat. So sama juga, dia akan tukar tempat. PB dia akan jadi plumbum sulfat dan kuprum nitrat. Okey, plumbum sulfat PB tu plus dengan SO4 tu minus, dia jadi PbSO4 tambah kuprum nitrat Cu tu plus dengan NO3 minus, dia akan jadi CuNO3 tu. CuNO3 kurung tu. Okey, so PB ada 1, NO3 ada 2, Cu ada 1, SO4 ada 1. Settle. Okey, argentum nitrat dengan natrium chloride. Ini juga tindak balas antara garam. So dia akan jadi argentum klorida dengan natrium nitrat. Okey. So Ag plus dengan Cl minus akan jadi AgCl tambah Na dengan NO3. Na plus NO3 minus. So dia jadi NaNO3. Okey, dah seimbang Okey, so inilah jawapannya. Penerangan saya tadi kalau cepat sangat sebab ni video kan, you boleh ulang-ulang balik lah. Okey. So ni guys, dia punya jawapan dan penerangannya. Okey, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.